وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وللمعلمين والجميع المسلمين والمسلمات وإلى روح المجاهدين المستضعفين في فلسطين الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri ismati bidhatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuan Pengerusi Lejatan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi subuh yang penuh dengan keberkatan ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi menjaga iman kita, memelihara kesihatan kita, memberikan ruang untuk kita sama-sama menjadi hamba-Nya yang bertakwa, yang menjaga nilai-nilai ibadah, ibadah rohani, ibadah yang hakiki, yang insya-Allah apa yang kita lakukan ini adalah petunjuk sepanjang hidup kita ini hingga dunia dan di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan mata Allah SWT, pagi ini sebelum ni kita ada membincangkan berkaitan dengan siapakah wali Allah itu. Berkaitan dengan syahsiah, siapakah wali Allah itu. Jadi intipati yang telah kita bincangkan daripada maksud daripada wali Allah ini adalah yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Aid Al-Qurni, iaitu mereka yang mencapai darjat takwa. Kerana Allah Subhanahu wa taala dia tidak melihat kepada kedudukan kita, dia tidak melihat kepada pangkat yang ada pada diri kita di dunia ini. Dia tidak melihat kepada kekayaan yang kita Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat kepada bentuk dan jisim kita macam mana. Kita ni dari orang yang gagah, atau orang yang kecil, atau orang yang putih, atau orang yang hitam dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai. Semuanya itu ada kelebihan masing-masing. Setiap ciptaan Allah itu dia ada kelebihannya masanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai hamba-Nya itu yang diterima, yang dekat, yang mendapat pengampunan dan yang layak untuk mendapat syurganya itu adalah yang bertakwa. Ini dijelaskan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah katakan, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Setelah Allah SWT jelaskan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu di kalangan laki dan perempuan, dan aku menciptakan kamu daripada kelompok-kelompok dan suku-suku dan bangsa-bangsa untuk kamu saling kenal mengenal.
Maknanya kita daripada kita, kalau apabila manusia jumpa manusia daripada berbagai bangsa, dia boleh kenal. Walaupun kita tidak faham apa yang dia cakap. Tetapi inilah yang Allah SWT dia kata apa? Ukhwah. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi ada ukhwah itu di antara setiap ciptaan manusia daripada kalangan hambanya. Kemudian setelah Allah SWT menciptakan pelbagai bentuk dan rupa manusia, Allah pilih hanya hambanya yang sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT itu adalah orang yang bertakwa. Jadi apakah ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Maka Allah SWT jelaskan, orang yang bertakwa itu asasnya dia berpegang kepada tali Allah, iaitu agama Islam. Inilah asasnya. Dia kena berpegang kepada tali Allah. Nak mereka memegang tali Allah, nak menjalankan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tentang agama itu, dia ada ukurannya. Ukuran agama itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Iaitu mereka hendaklah sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang taat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau contohnya memuliakan ibu bapa, maka kita pun kena taat perintah-perintah Allah. Ini dia. Yang kedua, iaitu dia hendaklah menegah daripada segala apa yang Allah SWT ciptakan kepada kita daripada perkara-perkara yang tidak dibenarkan untuk kita lakukan. Allah SWT segala apa perkara perbuatan di dunia ini adalah ciptaan Allah. Walaupun daripada segi perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Contohnya yang buruk ni tuan-tuan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada orang yang dia tu melakukan perbuatan zina, minum arak. Itu semuanya perintah Allah. Tapi perintah Allah yang Allah tegah. Mencuri, ya, menipu, itu semuanya, membazir, derhaka. Itu semuanya perintah Allah yang Allah suruh kita tegah. Sebab tu ada tanhauna 'anil munkar. Perintah Allah, Allah yang menciptakan, yang mentakdirkan perkara itu ada dekat bumi. Tetapi Allah tegah untuk kita laksanakan. Kerana apa Allah tegah? Inilah Allah nak melihat di manakah di antara hamba-Nya yang bertakwa. Itu tuan-tuan. Baik. Jadi rumusannya di sini kita boleh ambil apa yang disebutkan, ya. Jadi sebagai wali Allah yang sebenar-benar adalah orang yang bertakwa dan yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu adalah cara untuk kita untuk sampai kepada darjat takwa, ya. Sebab nak menjadi wali itu, ya, menjadi wali, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah Subhanahu Wa Taala itu la khaufun alaihim, dia mereka tidak ada rasa takut dekat apa yang berlaku dekat dunia ini, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih terhadap qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, ya. Maqam wali itu atau kedudukan wali itu, dia bukan seperti kalau contohnya kita ini dah sampai satu masa. Sampai satu masa, contohnya kedudukannya, kalau dulu kita sebagai seorang kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian pemuda. Lepas tu kita dah jadi makom, jadi ibu dan bapa. Kemudian ada cucu, kita jadi datuk. Tiba-tiba datang sendiri. Tidak. Tidak begitu. Ya. Ataupun kita bekerja. Apabila kita bekerja, kita menjadi seorang pekerja. Lepas tu kita jadi manager, jadi apa? Eksekutif. Kemudian jadi manager, jadi CEO, apa semuanya. Dan pangkat itu dia akan datang. Mengikut kepada pengalaman. Tidak. Maka wali itu tidak begitu.
Tapi dia ada kesungguhan yang disebutkan di sini. Dan orang, para waliullah tu pun dia pun tidak merasakan bahawa dirinya itu wali. Tidak. Yang dia lakukan itu adalah, ya, iaitu takwa. Dia mencari takwa. Ya, mencari takwa. Dan dia berusaha menjaga ketakwaan itu, apa yang dia rasakan. Dengan apa? Dengan sentiasa melakukan amal soleh. Ini ya. Ini dia. Abu Usman As-Sabuni mempunyai sebuah buku tentang waliullah. Ini seorang ulama lah. Di dalam buku tersebut, dia menyebut bahawa seorang waliullah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang melaksanakan kewajipan-kewajipan. Menjauhi larangan-larangan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yang tadi. Dan membekali dirinya dengan ibadah-ibadah sunnah. Okey, baik tuan-tuan. Ya, membekali dirinya daripada ibadah-ibadah sunnah. Perintah Allah tu ada dua. Pertama, perintah atas segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Nanti ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian perintah Allah juga adalah terhadap kita kena laksanakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah jelas kepada kita. Jelaskan kepada kita, in kuntum tuhibbunallah, kata Allah. Kalau engkau nak rasakan rasa cinta, engkau nak rasakan supaya aku cinta kepada kamu, kata Allah, dan kamu boleh rasakan cinta kepada aku, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, maka kau ikutlah apa yang diperintahkan oleh Rasulmu. Ini fattabi'uni, ikutlah aku, iaitu ikutlah Rasulnya. Yuhibbukumullah, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti akan mencintai kamu. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mencintai hambanya bagi hambanya yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi tuan-tuan, nak mencintai Allah, nak mencintai Rasul, iaitu bukan setakat kita mengenali Nabi sahaja, tetapi kita melaksanakan apa yang Nabi suka buat. Kerana perintah Nabi itu maknanya Nabi buat. Dan apabila Nabi buat, kita buat apa yang Nabi buat, Nabi suka. Itulah rasa, ya, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita banyakkan berselawat kepadanya. Ini antara amal-amal soleh, ya. Sebab itu disebutkan di sini, ya, menjauhkan larangan Allah dan membekali dirinya dengan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah wajib dah, ibadah sunnah tu datang daripada Rasulullah. Di samping itu, ia juga berlapang dada. Berlapang dada ni macam mana? Orang yang innalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, ini adalah orang-orang yang bertakwa tadi. Ya. Iaitu dia ni berlapang dada ni tuan-tuan, dia ada sifat-sifat yang perlu ada dalam diri kita. Berlapang dada di antaranya sifat orang yang sabar. Itu perlu ada. Makom daripada sifat-sifat yang terpuji, iaitu sifat sabar itu tinggi, tuan-tuan. Yang kedua, iaitu sifat hudu ataupun tawadu. Tawadu ni maknanya rendah diri. Dia tidak bongkak, dia tidak dengki, dia tidak riak. Ini antara perkara apabila kita dapat tawadu, kita hudu, ya, rendah diri, maka sifat-sifat ini akan hilang. Sifat-sifat bongkak, takabur tadi. Sifat-sifat riak, menunjuk-nunjuk tadi. Ujub, rasa hebat dalam diri. Ya. Kemudian sifat-sifat hasad, mereka akan hilang benda tu.
Ya, dia akan hilang. Kalau kita ada sifat khudu ataupun tawaduk. Ini adalah yang perlu yang disebutkan, perlu ada juga berlapang dada. Tidak pernah ada sifat dengki dan benci kepada orang lain. Ini lawan daripada berlapang dada, tidak dengki dan benci. Sentiasa melaksanakan qiyamul lail. Ini antara mujahadah yang perlu kita adakan. Ya, yang perlu ada dalam diri kita, melaksanakan qiyamul lail. Kerana apa? Kerana amalan qiyamul lail itu adalah amalan yang disukai oleh Rasulullah. Kan tadi kan Allah SWT kata, kalau kamu cinta kepadaku, maka kau hendaklah mencintai Rasulnya. Kalau kau cinta kepada Rasulku, sudah pasti aku suka pada kamu. Kata Allah SWT. Jadi kita hendaklah laksanakan apa yang Rasulullah SAW suka, cinta. Barulah kedudukan kita, ya, amalan-amalan kita Allah jaga, sifat-sifat buruk Allah SWT akan hindarkan dalam diri kita. Iaitu kita laksanakan. Orang yang susah untuk laksanakan, kita mampu untuk laksanakan. Iaitu melaksanakan qiyamul lail. Berjuang melawan hawa nafsu. Berjuang melawan hawa nafsu, tunduk patuh dalam beribadah kepada Allah, berinteraksi sesama manusia secara jujur dan baik, dan seterusnya seperti yang terdapat dalam perkataan yang sangat panjang. Jadi segala kebaikan-kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apabila kita berinteraksi dengan manusia, kemudian yang perlu ada tu kena ada nilai-nilai taqwa. Wa ta'awanu maknanya apa? Ta'awun itu adalah kerjasama. Kita berbaik kepada manusia. Kena ada nilai baik, kerjasama kepada manusia itu bilbiri dengan kebaikan. Wa taqwa. Taqwa itu beramal soleh. Taqwa itu adalah amal-amal soleh. Jadi ukuran ketakwaan itu juga bagaimana dikatakan amal soleh itu bagaimana? Maka disebutkan di sini, sebagai wali itu, seorang wali itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim yang di dalam kitabnya Madarijus Salikin, tidak disyaratkan dengan adanya pakaian tertentu, tetapi dia semestinya sama seperti masyarakat lain, berpakaian sebagaimana halnya mereka berpakaian, makan sebagaimana mereka itu makan, dan dia tidak berbeza dengan mereka kecuali dalam amal-amal yang dan ketakwaan saja, bukan seperti yang dianggap oleh para ahli tasawuf. Baik, ya. Ini saya kena terangkan sedikit. Takwa atau orang-orang yang soleh, ya. Apabila kita melihat orang soleh ini, kita bukan melihat daripada segi sudut jasmaninya sahaja, ya. Tetapi kita kena ikut dan kita kena tahu dari sudut amalan dan rohani yang ada padanya. Tapi macam mana kita nak mengukur amalan dan rohani pada seseorang itu? Memang kita tak tahu. Memang kita tak tahu. Akan tetapi yang disebutkan di sini adalah, ya, ukuran sebagai seorang wali itu yang dia tidak mensyaratkan kepada pakaian. Jangan kita melihat, oh kalau tidak mensyaratkan pakaian ni maknanya pakai pakaian apa je lah boleh. Oh ni bukan ni kalau Pak Tok Imam orang yang pakai sorban, orang yang pakai apa? Orang yang pakai jubah. Ini ni wali. Bukan macam itu ukurannya tuan-tuan, ya. Akan tetapi yang disebutkan ini adalah pakaian yang kebiasaan dia pakai.
Pakaian yang disukai dia pakai. Pakaian yang tidak mendatangkan aib pada dirinya. Itulah namanya orang soleh. Orang soleh. Kalau contohnya ada seorang tok guru. Dengan dia selesa pergi ke mana-mana memakai sorban, memakai songkok, memakai baju, kadang pakai baju Melayu, atau dia ke mana-mana dia memakai kain. Dengan susuk tubuhnya begitu. Dan dia selesa memakai dengan pakaian itu. Ke mana-mana dia pakai itu. Kan? Ini yang dikatakan, ya, tidak disyaratkan pakai, tetapi semestinya mengikut pada masyarakat mana dengan situasinya dia memakai pakaian segitu, ya, yang tidak mengaibkan dirinya, ya, itulah pakaian dia. Dia tidak berwatak-watak. Dia tidak berwatak-watak. Ya. Kalau contohnya, maksudnya adakah Tok Guru ini saja orang yang soleh? Tidak. Orang yang contohnya dia bekerja. Dia sebagai seorang manager. Ya, dia sebagai seorang manager. Dan dia orangnya ini dia berinteraksi dan dia berhubungan dengan orang-orang besar. Jadi cara pakaiannya itu dia pakai necktie, dia pakai baju kemeja, dia pakai seluar, dia pakai baju ada blazer. Dan itu adalah pakaian seharinya. Ya, apabila sebab orang yang bekerja ni dia kebanyakan seharinya hidupnya dekat mana? Dekat ofisnya, kan. Jadi itu adalah pakaian seharinya itu. Adakah mereka ni kalau yang berpakaian macam itu dikatakan bukan orang yang soleh? Tidak. Orang yang soleh itu bukan dilihat dari sudut pakaian tetapi amalannya. Kalaulah dia seorang manager, kalaulah dia seorang ketua, ya, akan tetapi dia menjaga tadi, ya, dia ada rasa sifat apa yang kita lihat kat sini, ibadah-ibadahnya dia buat, amalan-amalan sunnahnya dia jaga, kemudian dia melaksanakan qiyamul lail, dia melawan hawa nafsu, dan dia itu bertaawun dengan, ya, bekerjasama dengan orang dengan cara yang baik. Ini dikatakan orang soleh juga. Masalah dia wali ke tak wali, orang tak tahu. Ya. Tetapi Allah SWT akan angkat derajatnya. Ya. Dengan kedudukannya yang seperti itu, apabila dia berhubung kepada Allah SWT, Allah SWT akan angkat derajatnya. Dengan secara tak langsung. Ya, dijauhkan daripada perkara-perkara sum'ah. Ya, yang ada rasa hasad dengki, kemudian perkara-perkara yang takabur, dia tu hudu, maknanya dia tu bersederhana. Inilah dikatakan orang-orang yang bertakwa sesuai kepada keadaannya macam mana. Keadaan dan situasi dari sudut apa? Dari sudut masyarakat yang dihadapinya itu. Kemudian disebutkan di sini, ya, apabila mereka makan sebagaimana mereka yang makan tidak membeza dengan orang lain. Ya. Kalau contohnya kita dekat negara Arab makannya macam tu. Kalau dekat Malaysia makan macam apa yang selera pada dekat kita. Ya. Tapi dikatakan bukan seperti yang dianggap oleh para ahli tasawuf. Cuma tuan-tuan di sini ada satu kelebihan yang perlu kita tahu. Contoh dari sudut makanan, kan. Kita ni kalau makan, contoh dalam keadaan sekarang ni hujan, kan. Boleh je nak minum air teh ais. Nak makan aiskrim. Makan yogurt, benda-benda yang sejuk apa semua boleh je. Tetapi kesannya apa, tuan-tuan? Kesannya kalau kita makan benda dalam keadaan badan kita ni panas, kita makan makanan yang sejuk, kita akan jadi sesama. Mungkin kita akan jadi batuk. Mungkin kita akan jadi demam. Itu dia. Kan? Makanan semua tak ada batang. Maksudnya apa yang kita nak makan, makan boleh. Janji benda tu halal. Ya. Yang pertama, orang yang soleh itu dia kena dapat bezakan antara makanan yang halal dengan yang haram. Maka itu yang paling utama. Kedua,
Macam sekarang orang nak jaga kesihatan, dia pun jaga pemakanan. Ada yang makanan diet lah macam ni. Bukannya semua apa yang dia makan tu ada semua yang makan. Tak. Jangan kita masukkan, kita memahami, kata nak makan apa, macam contoh dikatakan sini ya. Sebagaimana mereka itu makan dan tidak mesti berbeza dengan mereka. Iaitu makan apa sahaja boleh. Memang makan apa sahaja boleh. Tetapi kita yang nak memilih untuk menjaga kesihatan kita, maka kita akan ada jagaan makanan-makanan kita. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Untuk menjaga rohani kita, untuk menjaga amalan ibadah kita, dari sudut makan pun kita yang kena jaga. Sebab itu para ulama ahli tasawuf, ya, dia mengkategorikan, kalau contohnya ya, orang yang untuk menjaga dan menghalang daripada nafsunya itu berlebih daripada ibadahnya. Ya, nafsunya lebih daripada ibadahnya. Macam mana tu tuan-tuan? Nafsu lebih daripada ibadah. Maksudnya ni, kalau contohnya sepatutnya kita baca Al-Quran, tapi kalau baca Al-Quran tu kita dah malas. Tapi kalau kita buat kerja lain tu, oi senang je. Kan? Kalau contohnya lepas maghrib kita nak baca Quran, kita baca Quran, sikit je dah ngantuk. Tapi kalau kita tengok TV tu, kenapa tak ngantuk? Itu maknanya nafsunya tu lebih daripada kita. Kan? Ataupun juga, kan, kalau contohnya malam tu bangun nak tengok bola atau nak tengok badminton atau nak tengok sukan yang lain, boleh pula walaupun ngantuk, tapi boleh, dan dia boleh jaga sampai 2 jam, 3 jam. Akan tetapi kalau contoh kita nak usaha bangun untuk solat qiyamul lail, nak buat 2 rakaat dengan 1 witir pun kadang susah nak buat. Itu maknanya apa? Nafsunya tu lebih daripada amal ibadahnya. Jadi macam mana cara untuk kita mengekang nafsu kita ini lebih daripada amal ibadah? Jadi para ulama ya, ahli tasawuf ni dia mengajarkan kita, pertama, apabila kita makan, janganlah kita bersangatan untuk perut. Makan jangan berlebih-lebih. Kerana apa? Kalau makan lebih, nanti nafsu tidurnya tu lebih daripada biasanya, daripada ibadahnya. Kemudian yang kedua, jangan kita makan terlalu kepada makanan-makanan yang berdarah. Bukannya tak boleh, tapi kita hadkan. Daging, ikan, telur. Kalau dari sudut kesihatan pun, kalau nak jaga orang yang diet, ni jangan makan benda-benda ni apa, kolesterol tinggi. Walaupun protein, itu ada juga. Nak menghalang daripada darah tinggi, apa semuanya. Ada kadang macam tu. Kenapa dari segi kesihatan kita boleh ikut? Tapi dari segi apa yang dituntut oleh ulama untuk mengekang nafsu, kita tak boleh ikut. Itu tuan-tuan. Ya. Jadi kena banyak makanan-makanan yang protein, macam makanan putih. Sayur-sayuran, buah-buahan, ya, bijirin. Itu untuk biarkan apa, kalau contohnya orang banyak makan makanan yang berdarah, walaupun benda tu halal, ya, dia akan datangkan nafsu kita tu lebih. Ya, nafsu kita lebih. Jadi apabila nafsu kita lebih, akan mendatangkan apa, amalan kita itu berkurangan. Ini tuan-tuan. Ini yang diajarkan oleh para ulama, ya, supaya kita banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berapa banyak wali Allah yang berpakaian hanya dengan pakaian luar dan biasa sahaja. Berapa banyak orang yang kafir zindik. Kafir zindik maknanya orang kafir yang menipu. Yang dia ni nampak je okey je. Kan? Tetapi dari belakang tu dia mengajar kita untuk apa, kita ini jauhkan diri kepada Allah. Itu tuan-tuan. Yang berada dalam pakaian yang luas dan besar. Nampak orangnya handsome. Orangnya pakaiannya itu, ya, cantik dan sebagainya. Kan?
kita pun terikut dengan cara pakaian dia. Habis tu kita rasa bangga, kita rasa ikut dia ni model kita, tetapi kita jauh diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak boleh. Jadi yang dimasukkan sini, berapa banyak wali Allah yang berpakaian hanya dengan pakaian luar dan biasa saja. Maksudnya dekat sini tuan-tuan, ya, saya nak sebutkan, ya, apalagi bab pakaian. Sebab ada yang beranggapan orang yang zuhud itu adalah orang yang berpakaian itu nampak lusuh apa dan sebagainya kan. Ataupun pakaian yang satu warna sahaja. Tidak begitu tuan-tuan, ya. Akan tetapi yang sebaik-baiknya bagi kita ini, ya, zaman tu kan dah berbeza kan. Zaman tu dah berbeza. Zaman Rasulullah SAW, memanglah Rasulullah SAW dia dengan cara kehidupannya itu tak moden sampai sekarang, ya. Zaman kita dengan teknologi moden, apa yang kita nak pakaikan, pertama pakaian itu hendaklah suci kalau dari segi sudut pakaian. Yang kedua, pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang menutup aurat. Sebab tu Allah SWT dia tidak mengkhaskan pakaian. Apabila Allah SWT sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ambillah hiasan pakaianmu. Huzu zinatakum, mana zinatakum ni maknanya hiasan ni sebaik-baik pakaian yang kita nak pakai. Disyaratkan dekat situ, apabila kamu nak sembahyang di rumah Allah berpakaian, syarat utama adalah dia tu suci. Yang kedua, menutup aurat. Ini menutup aurat. Menutup aurat macam mana? Yang tidak mengganggu kepada orang lain. Itu yang terpenting. Apabila lepas tu yang cara macam mana pun, ya, kalau contoh kita selesanya pakai jubah, ambil jubah lah. Kalau kita selesanya. Sekarang pakaian dekat Malaysia ni tuan-tuan, kita dah tak boleh kata, oh ni, ini kalau jubah ni pakaian Arab tak. Orang Malaysia pun, anak-anak kecil pun dah pakai jubah. Dia dah trendinya tu dah tak jadi masalah. Ada yang pakai pakaian apa namanya pujambi ke apa segala macam tu dah tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab kita ni, ya, dah tak ada bezanya. Ya, dah tak ada jadi benda yang aneh. Macam contoh orang Arab, kan? Kalau dekat Saudi je dah tak aneh lah, tapi kalau negara Arab yang lain. Kalau kita sembahyang, kan? Contohlah macam saya. Kalau dari sini kita nak sembahyang pergi ke Putrajaya, kita pakai kain ke pakai jubah, orang tengok pergi sembahyang, tak ada masalah. Tapi kalau contohnya di sana kita nak macam sembahyang tempat yang jauh sikit, yang jauh daripada orang-orang Melayu kan. Kita nak sembahyang, kita pakai kain pelikat. Dia pelik dia. Dia tak pelik kalau kita sembahyang pakai seluar jin, sembahyang pakai seluar biasa, tak pelik. Tu tak ada. Pasal suasana sana, kalau contoh lagi kalau musim sejuk kan, dia orang pakai seluar jin. Sebab apa? Untuk supaya tidak begitu sejuk sangat. Kan? Jadi kalau orang sembahyang pakai seluar, itu tak pelik. Tapi kalau orang sembahyang ada pakai kain pelikat, dia pelik. Sebab bagi dia kain itu pakaian dekat dalam rumah. Untuk tidur, itu kain. Izar. Izar tu maksudnya kain tu kain warna putih tapi tak ada pelikat macam kita kan. Itu izar. Itu pakaian dalam rumah. Untuk kita tidur. Bukannya pakaian untuk solat. Jadi benda tu dia pelik. Jadi kalau pakai jubah apa semua tak jadi masalah. Jadi kalau contohnya, ya, itu pun ikut pada masyarakatnya macam mana. Okay, masyarakat macam mana. Jadi dekat sini, kalau dekat Malaysia, tak jadi masalah. Ya, dari segi sudut pakaian. Maksudnya dekat sini apa tuan-tuan? Ya, sebagai seorang yang orang yang soleh,
orang yang bertakwa, nak menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita hendaklah apabila kita berpakaian sesuai dengan pakaian setempat, sesuai dengan pakaian yang biasa kita pakai. Itu kita kena tahu, ya, sesuai pakaian yang biasa kita pakai. Kalau contohnya saya ni, saya ustaz, takkanlah nak pakai t-shirt bagi kuliah. Dia tak sesuai. Kan? Ustaz kau pakai t-shirt, dia pakai t-shirt mainlah badminton, mainlah futsal, itu barulah sesuai kan. Atau ustaz nama pakai jubah, lari-lari dekat pantai main bola pantai. Ya, main bola voli. Jadi benda tak sesuai. Jadi kita kena kesesuaian, sesuai dengan amalan dan tempat yang sesuai dengan kita. Jadi itulah tuan-tuan, ya. Kemudian dia kata beberapa banyak orang yang kafir zindik yang berada dalam pakaian yang luas dan besar. Maknanya jangan kita tertipu daya dengan cara pemakaian orang-orang kafir. Cara pemakaian orang-orang luar yang kadang dia boleh apa? Boleh menjadikan amal ibadah kita ni berkurangan. Jadi kalau pemakaian termasuklah rambut lah, ya, kadang ada yang pakai rantai dan sebagainya, warnakan dan sebagainya. Itu cara pemakaian mereka. Jangan kita terpedaya dengan mereka. Kerana kadang nampak benda tu elok, cantik, tapi di sisi Allah SWT, benda tu adalah yang boleh menjauhkan hubungan kita dengan Allah SWT. Jangan kita terpedaya. Yang penting dari segi pakaian, tuan-tuan, iaitu benda tu suci, bukannya bersih. Suci. Dan yang kedua, dia tu menutup aurat dengan sempurna. InsyaAllah apabila kita pakaian dengan pakaian selesa, ke mana saja kita nak solat, ke mana apa semuanya, tak jadi pertikaian. Itu tuan-tuan. Baik. Jadi itulah, ya, saya nak ambil satu cerita. Ya, last ni. Berkaitan dengan Sayyidina Ali dengan orang Khawarij. Ini sudut pakaian, ya. Oleh kerana itu, sehari sebelum terjadinya peristiwa Nahrawan yang adalah Ma'rakah, iaitu peperangan di antara Sayyidina Ali dengan orang-orang Khawarij. Ya. Pertempuran yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang berkuasa di saat itu dengan orang Khawarij. Kaum Khawarij ini adalah satu golongan atau aliran sesat. Sebab apa Khawarij ini dikatakan sesat? Sebab mereka ini mengkafirkan Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mereka dua-dua ini dijamin syurga oleh Allah. Ya. Rasulullah memberikan jaminan. Sayyidina Ali sebagai khulafa. Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah Al-Katibur Rasul. Dialah yang mencatat di antara orang yang mencatat hadis-hadis Nabi dan mencatat Al-Quran. Ini selain daripada Abu Hurairah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Itu tuan-tuan. Mereka sentiasa gemar dan sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ini orang-orang Khawarij, ya. Dia beribadah, dia apa semuanya, solat 5 waktu. Kan, tapi kalau contoh dia mengkafirkan para sahabat, apa dia punya akidah, kan? Tetapi mereka meninggalkan ilmu pengetahuan fiqh dan agama serta tidak mahu belajar. Bagi dia, apa yang pegangan pada dia je, dia tidak terbuka, ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berjumpa mereka. Ini ada sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas. Jadi mereka pun kenal Abdullah bin Abbas ni siapa. Apabila dia kenal, jadi mereka kalau ada sahabat Nabi yang dekat, yang tidak berpihak kepada dua, dia pun hormat Abdullah bin Abbas ini. Apa yang dikatakan? Mengajak mereka berdialog sebelum terjadi pertumpahan darah yang sangat tidak diinginkan. Sebelum berangkat, dia mandi, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian dan perhiasan yang cukup mahal, seharga 10,000 dirham. Allah.
Kalau 1 dirham, lebih kurang nilainya tuan-tuan dalam RM90 atau RM100. 1 dirham. 10.000 dirham berapa tu bajunya? Ini ya, jangan cakap sahabat-sahabat Nabi ni tak kaya. 10.000 dirham. Macam mana ni tuan-tuan? Ya Allah. Macam ada satu tu, ya, Imam apa namanya, Abu Hanifah An-Nu'man. Abu Hanifah kan, dia ada satu ridak macam ni. Ada seorang saudagar, dia memang rasa kagum dengan ilmu Imam Abu Hanifah. Maka pada waktu dia kata, wahai Imam, aku ingin menghadiahkan satu benda yang special untuk kamu, yang kamu suka kamu pakainya. Jadi apa? Dia bagikan ridak ni. Dia kata, ush, mahal ni. Saya tak pernah pakai macam ini ni. Lembut apa semuanya. Ya, ini special. Tu. Sekali dia kata, berapa harganya? 4.000 dinar. Harga ridak tu harga 4.000 dinar. Tu. Harga ridak tu. Allahu Akbar. Kemudian dia, hush, ini memanglah ya, dia rasa gembira lah. Sebab diberikan 1 dinar tu dalam kita berapa sekarang, RM1,000. Pakaian dia macam tu kan. Tapi kerana apa namanya, Abu Hanifah ini, dia tidak melihat kepada apa namanya, harta. Yang dia nak ada dari ilmu, ya. Dan ketika mana ada orang susah, orang miskin susah kan, dia cakap, dia kata, itu bukan 4.000 ni, 4.000 dirham. 4.000 dirham waktu tu. Bukan dinar ya, dirham. Jadi pada waktu tu, orang yang miskin tu dia datang, dia kata, tuan, saya ni tak makan apa semuanya. Lepas tu dia kata, dia tengok dia punya ridak je tu, mahal, kata, boleh tak tuan berikan sesuatu kepada saya supaya boleh mengubah hidup saya apa semuanya. Kamu nak apa? Saya tengok ridak tuan ni cantik betul lah. Saya daripada jauh saya tengok, saya tarik, tengok cantik. Kamu suka sangat ke benda ni? Tu. Alah, contohnya benda ini ya, yang boleh mengganggu diri saya sehingga saya boleh apa namanya, inilah, merosakkan iman saya. Jadi saya serahkan, kalau kamu nak ambil. Dia, saya tak ada apa, saya tak apa, ada ni, dia bagilah tu. Dia bagi benda tu. Lepas tu dia gadaikan dekat kedai tekstil, dekat kedai inilah, dekat kedai apa, pakai baju kan. Memang harganya, orang saudagar kata ini harganya 4.000 dirham. Dibayarlah. Ambil benda tu. Dibayar ambil benda tu. Allah. Tengok. Macam tu je kan. Ni orang-orang yang bertapa tak ada masalah. Kemudian seorang saudagar yang kaya tu, dia hantar barang ke kedai dekat Baghdad, dan pada waktu itu dia nampak. Dia kata, tuan ada beli ridak apa, sal ini ke kepada seseorang? Ya, saya ada. Ini sal milik saya. Betul. Ini sal saya punya ni. Orang lain tak ada benda ni. Dia kata apa? Kalau macam tu, kalau tuan nak balik, tuan kena belilah dengan saya. Berapa harganya? Kata 4.000 dirham. Ya betul. Memang itu harganya. Jadi dia beli. Dia ambil lagi, dia jumpa dengan apa, Imam Abu Hanifah. Dia bagi lagi, ini saya hadiahkan kepada tuan. Dibagi lagi benda tu. Itu tuan-tuan nak katakan apa, ialah seorang ulama, waliullah apa semuanya. Taklah dia maksudnya pakaian yang biasa-biasa saja. Ini yang contoh yang dibagikan ya. Yang dipakai oleh Abdullah bin Abbas itu, dia memakai pakaian hiasan sehingga harganya mencecah 10.000 dirham. Maka ketika mereka melihatnya, iaitu orang-orang Khawarij, dia melihat dengan pakaian yang begitu indah, bagus, wangi dengan harum-harumannya. Sementara mereka hanya memakai pakaian compang-camping. Dia dirasa ni dulu Rasulullah pakai macam ni. Gitu je. Mereka mengatakan, anda adalah anak bapa saudara Rasulullah.
Kamu ni sepupu Nabi. Kamu ni Rasulullah SAW belai kamu daripada kecil. Ya. Kemudian dia tanya, bagaimana mungkin anda memakai pakaian seperti ini? Mana kamu boleh pakai pakaian macam ini? Kenapa kamu tak ikut Nabi? Itu. Maka Abdullah menjawab, apakah kalian lebih tahu tentang Rasulullah SAW daripada aku? Adakah hal anta ta'lamu minni? Adakah kamu ni lebih tahu tentang Rasulullah sedangkan aku ini duduk dengan Rasulullah? Yang kamu nampak Rasulullah tu pakai pakaian sederhana, kadang warna putih sana sini, apa yang pakai, yang suka pakai itu je, itu yang kamu tahu. Tetapi yang ada pakaian pada diri Rasulullah kamu tak tahu. Mereka mengatakan, andalah yang lebih tahu sebab memang Abdullah bin Abbas dia duduk dengan Rasulullah. Dia mengatakan, ya, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya. Ini Abdullah Abbas berkata, demi Allah, wallahi biyadi wa jasadi, biyadi, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpakaian dengan perhiasan berwarna merah dan itu adalah sebaik-baik perhiasan. Maknanya Rasulullah pun ada baju yang khas. Kalau dia nak ceria waktu hari raya apa semuanya, dia ada pakaian dia. Warna hijau ada, warna merah ada, serba merah dia ada. Itu semuanya. Maksudnya pakaian itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kewalian atau para wali Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai karisma khususnya dalam masalah pakaian tersendiri yang membezakan mereka dengan orang lain. Jadi bukan ukuran pakaian yang keimanan menjadi orang yang soleh, akan tetapi amalan yang dilakukan dan juga ketakwaan, sifat-sifat mahmudah yang ada pada diri kita yang kita perlu jaga. Inilah yang menilai-nilai Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seseorang hamba-Nya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah tuan-tuan, ya, sedikit berkaitan dengan apa, macam mana untuk kita nak upgradekan diri kita ni untuk menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah semoga apa yang kita peroleh pagi ini mendapatkan menambahkan lagi keimanan dan ketakwaan kita insya-Allah SWT. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arnal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arnal batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr. Dan ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad hadzal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.